Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan tentang kajian lapangan geografi tingkatan 1 yang bertajuk Sisa Domestik di Bandar Tun Razak Ceras, Kuala Lumpur. Nama diberi Alisha Naiman binti Muhammad Ikmal Zuhairi dari kelas 1 usaha. Nama guru yang mengajar adalah Cikgu Ruaina binti Julkarim. Seterusnya penghargaan. Pertama sekali saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada guru geografi saya iaitu Cikgu Ruaina dan juga kedua ibu bapa saya kerana telah banyak membantu saya untuk menyiapkan tugasan kerja khusus geografi ini. Terima kasih. Pendahuluan. Sisa domestik merupakan bahan-bahan buangan yang dibuang dari kawasan perumahan seperti sisa makanan, plastik, kertas dan bahan logam terpakai. Sisa buangan toksik pula seperti minyak masak atau enjin, lebihan racun rumpai atau serangga dan hampas organik. Sisa domestik dapat dikelaskan kepada bahan organik dan bahan bukan organik. Objektif kajian. Yang pertama, menyatakan dan menghuraikan jenis sisa domestik yang terdapat di Bandar Tun Razak Ceras. Kedua, mengenal pasti dan menghuraikan kesan pembuangan sisa domestik di Bandar Tun Razak Ceras. Yang ketiga, menghuraikan cadangan untuk mengurangkan kesan-kesan pembuangan sisa domestik di Bandar Tun Razak Ceras, Kuala Lumpur. Seterusnya adalah kawasan kajian. Bandar Tun Razak ialah sebuah kawasan di Kuala Lumpur. Bandar Tun Razak merupakan kawasan perumahan yang luas di pinggir ibu negara. Bandar ini dinamakan sempena Tun Abdul Razak Datuk Husin, Perdana Menteri Malaysia yang kedua. Antara kemudahan yang terdapat di sini ialah Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur dan Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia (HUKM). Antara sekolah yang terletak di Bandar Tun Razak ialah Sekolah Menengah Sains Alam Shah, Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur, Sekolah Menengah Sains Selangor dan Sekolah Menengah Kebangsaan Ceras dan sebagainya. Kaedah kajian. Kajian ini dijalankan menggunakan beberapa kaedah seperti berikut. Pemerhatian. Pemerhatian ini dijalankan bagi mengenal pasti jenis-jenis sisa domestik di Bandar Tun Razak. Soal selidik. Soal selidik juga telah dilakukan terhadap penduduk Bandar Tun Razak. Rujukan. Kaedah merujuk sumber seperti rujukan internet dan buku teks geografi. Objektif pertama. Konsep kajian. Merujuk buku teks tingkatan 1, konsep sisa domestik ialah sisa-sisa yang terkumpul dan tidak menyelenggarakan. Jenis-jenis sisa domestik. Berdasarkan pemerhatian saya dan hasil soal selidik bersama 10 orang responden di taman saya, sisa domestik di kawasan ini dapat dikelaskan kepada dua jenis iaitu: pertama, bahan organik ialah bahan yang boleh diuraikan dan dilepuskan dan dihasilkan dari sumber haiwan dan tumbuhan, iaitu sisa makanan, sisa kebun dan kertas. Sisa makanan dan kertas merupakan sisa buangan yang sering dan mudah ditemui di kawasan ini. Yang kedua, bahan bukan organik pula ialah bahan yang sukar diuraikan, dilepuskan dan dihasilkan dari sumber mineral. Bahan-bahan yang biasa ditemui di taman ini ialah tin, plastik, besi buruk dan kaca. Punca-punca pembuangan sisa domestik. Para responden memberi pendapat tentang punca-punca pembuangan domestik. Punca-punca yang menyebabkan berlakunya pembuangan sisa domestik ialah pembuangan sisa jualan makanan di premis perniagaan yang tidak bertanggungjawab. Objektif kedua. Pembuangan sisa jualan makanan di premis perniagaan oleh peniaga-peniaga yang tidak bertanggungjawab. Keadaan bertambah buruk apabila penduduk membuang bekas-bekas plastik merata-rata di sepanjang jalan. Pemungutan dan pengendalian sisa domestik tidak mengikut jadual oleh kontraktor yang diberi kontrak mengurus sisa domestik. Ketiga, amalan atau tabiat pembuangan sisa domestik oleh penduduk setempat. Ada di kalangan penduduk tempatan yang mengambil jalan mudah dengan membiarkan sisa domestik dibiar di atas jalan tanpa menggunakan tong sampah. Objektif ketiga. Kerjasama masyarakat organisasi-organisasi seperti sekolah, balai raya, kelab remaja dan syarikat boleh menyumbangkan kepada kebersihan alam sekitar. Guru-guru sekolah harus menanamkan sikap prihatin kepada alam sekitar melalui pendidikan moral di sekolah serta mengadakan pertandingan antara kelas bagi kelas yang paling bersih agar si anak-anak murid mempunyai sifat tanggungjawab terhadap alam sekitar. Bagi mengatasi masalah longkang tersumbat, pihak Jawatan Kemajuan Bandar patut mengajarkan satu kempen seperti kempen kesedaran tentang pentingnya menjaga alam sekitar.
Ia bertujuan menyedarkan penduduk kampung tentang pentingnya menjaga kebersihan alam sekitar. Undang-undang pihak pemerhatian dalam negeri, misalnya Singapura, telah mengadakan pelbagai undang-undang dan acara untuk meningkatkan lagi mutu alam sekitar. Undang-undang seperti sesiapa yang membuang sampah merata-rata tempat akan dikenakan denda dan perlu membersihkan kawasan dengan diawasi oleh pegawai yang bertugas. Industri-industri yang membuang sampah atau kimia sewenang-wenangnya akan disaman. Akhir sekali ialah rumusan. Kesan pada diri. Pembiakan Aedes yang boleh menyebabkan denggi adalah berpunca daripada bekas-bekas yang boleh menakung air. Kebanyakan bekas-bekas yang boleh menakung air ini adalah daripada bekas-bekas atau sisa yang boleh dikitar semula. Bekas-bekas ini akan menyebabkan pembiakan Aedes yang boleh menyebabkan denggi. Selain itu, dengan pengasingan sisa yang bermula di dapur, boleh mengurangkan risiko perebakan penyakit-penyakit seperti leptospirosis, denggi serta lain-lain penyakit yang berpunca dari persekitaran yang tidak sanitasi. Kesan kepada negara. Bandar Tun Razak merupakan sebuah bandar yang padat dan mempunyai kawasan perumahan komersial yang banyak. Bagi mengelakkan pembuangan bahan yang boleh dikitar semula, kita perlulah mengasingkan bahan tersebut ke dalam tong sampah kitar semula. Oleh itu, ia dapat mengurangkan peruntukan wang negara untuk memproses pelupusan sampah. Kesan kepada masyarakat. Setiap pihak perlulah memainkan peranan masing-masing demi memastikan masyarakat dapat hidup dengan selesa. Sesungguhnya pembangunan ekonomi tidak membawa apa-apa makna jika masyarakat hidup dalam persekitaran yang tidak sihat dan kotor, serta boleh menjejaskan kesihatan dalam jangka masa yang panjang. Di sini saya sediakan beberapa lampiran. Bahan rujukan yang terdiri daripada sumber orang, internet dan buku.